Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi ini adalah rakaman bagi pembentangan aliran Al-Wahabiyah. Apakah yang dimaksudkan dengan aliran Al-Wahabiyah? Adalah merupakan salah satu daripada kelompok masa kini ataupun kontemporari yang wujudnya itu terkemudian daripada kelompok-kelompok seperti Mu'tazilah, Jabariyah, Jahmiyah, Qadariyah dan juga lain-lain. Okey, sebab tu kita katakan yang Al-Wahabiyah ni dia masalah sikit kerana terdapat padanya itu percampuran. Okey, terdapat padanya itu percampuran. Okey, apa yang dipegang oleh mereka itu sama seperti apa yang dipegang oleh beberapa kelompok-kelompok yang lain. Okey, jadi kita terus sahaja kepada takrifan Al-Wahabiyah. Siapakah ataupun apakah yang dimaksudkan dengan Al-Wahabiyah? Al-Wahabiyah tu mustalahun. Okey, Wahabiyah ini adalah merupakan sebuah mustalah. Utliqa ala harakatin islamiyatin, adalah merupakan sebuah mustalah ataupun istilah yang diberikan kepada sebuah gerakan Islam qamat fi mantiqati Najd wasati shibhil jazirati al-arabiyyati, yang mana ianya bermulanya dia muncul di kawasan Najd. Okey, di bumi Najd, di tengah-tengah ataupun di tengah-tengah pesisiran Jazirah Arab. Fi awahiril qarni tsani asyar al-Hijri, iaitu sekitar tahun ataupun pada kurun akhir ke-12 Hijrah. Nisbatan ala Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana dinisbahkan kelompok Al-Wahabi ini kepada pengasasnya yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab, iaitulah beliau ini lahir sekitar tahun 1111. Okey. Kemudian ramai orang tersalah faham ataupun kelompok-kelompok Abdul Wahhab ini ataupun kelompok Wahabiyah ini, mereka sering mengatakan gelaran yang diberikan kepada mereka itu salah. Okey, iaitu banyak orang terkeliru yang dimaksudkan dengan Wahabiyah itu merujuk kepada Abdul Wahhab bin Rustum, tetapi itu jelas salah sama sekali, kerana yang dinisbahkan Al-Wahabiyah itu kepada pendirinya yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab, bukannya Abdul Wahhab bin Rustum. Maka apabila kita mendengar kelompok-kelompok Salafiyah Wahabiyah ini, mereka menamakan ataupun mereka menyatakan kesalahan yang dilakukan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan akan pengasas Al-Wahabiyah itu kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, tetapi adalah Abdul Wahhab bin Rustum sebenarnya. Jadi ini adalah merupakan sebuah kenyataan yang salah, kerana apabila disebutkan Al-Wahabiyah itu, maka ia merujuk kepada pengasasnya yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Ismul Wahabiyyati al-Mawdabihi, jadi mereka ini adalah kelompok yang tidak suka digelarkan diri mereka tu Wahabiyah. Okey, kita pun tidak tahu kenapa mereka tidak suka. Okey, misalnya kita disebut Asy'ari, kita suka. Okey, bila kita disebut Syafi'iyah, kita suka. Tetapi mereka ini apabila disebutkan Wahabiyah, mereka tidak suka. Okey, mereka tidak suka dengan gelaran ini. Mereka lebih suka diberikan ataupun dipanggil mereka itu dengan gelaran-gelaran seperti Muwahhidun. Okey, kelompok yang bertauhid. As-Salafiyun, mereka lebih suka dipanggil sebagai Salafiyah, Salafiyun. Tetapi yang dinisbahkan ataupun salaf bagi mereka itu adalah merujuk kepada Muhammad bin Abdul Wahhab ataupun Ibnu Taimiyah, bukanlah merujuk kepada mereka yang tinggal ataupun yang hidup pada 3 kurun awal Ahlus Sunnah. Mereka lebih suka digelarkan mereka ini sebagai Ahlus Sunnah ataupun Nasirus Sunnah, pendokong Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Al-Hanabilah, mereka lebih suka dipanggil mereka ini dengan kelompok Hanabilah. Dan ada Najdiyun, kelompok-kelompok An-Najd, iaitu di mana tempat lahirnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini adalah nama-nama yang diredai oleh mereka apabila dipanggil mereka dengan kelompok Muwahhidun, As-Salafiyun, Ahlus Sunnah, Hanabilah, An-Najdiyun. Mereka ini suka dengan gelaran-gelaran ini. Tetapi perlu diingati bahawasanya gelaran-gelaran ini
kalau dimaknai dengan maknanya yang sebenar, tidak layak diberikan kepada kelompok Al-Wahabiyah ini. Siapakah dia? Muhammad bin Abdul Wahhab. Okey, salah sebuah ataupun salah seorang lelaki ataupun manusia yang terdapat padanya itu kontroversi. Okey, yang sangat banyak. Nama penuhnya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Okey, bin Sulaiman, bin Ali, bin Muhammad, bin Ahmad, bin Rashid, bin Bari, bin Muhammad At-Tamimi. Beliau berasal daripada Bani Tamim. Wiladatuhu, kelahirannya wulida sanata 1111 Hijriyah. Wa tufiya sanata 1207 biqaryatil Uyainah. Beliau ini lahir sekitar tahun 1111 Hijrah dan wafat pada tahun 1200 Hijrah di perkampungan Uyainah. Syaikhuhu, antara tuan guru dia ataupun gurunya, talaqqa ta'limahu ad-dini al-mubakkira an walidihi al-Syekh Abdul Wahhab. Beliau mendapati akan pembelajaran, ataupun ajaran-ajaran agama, perkara-perkara terkait dengan agama. Beliau ini belajar dengan bapanya yang bernama Syekh Abdul Wahhab, yang mana Syekh Abdul Wahhab ini adalah merupakan seorang yang faqih yang mengikuti mazhab Hanbali. Wa ba'dama balagha al-ishrina, dan kemudian setelah umur Muhammad bin Abdul Wahhab mencapai sekitar tahun 20 tahun, irtahala min Najdi. Beliau telah berhijrah daripada Najd talaban lil ilmi. Beliau ini diceritakan telah banyak menghabiskan masanya dengan menuntut ilmu. Pergi ke sana di awal usianya, beliau sangat rajin menuntut ilmu. Di mana diceritakan beliau telah berhijrah daripada Najd dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Fazahaba ila al-Ahsa, beliau telah pergi ke salah satu kawasan yang bernama Ahsa. Summa ila al-Basrah, kemudian pergi juga ke Basrah, ke Mekah dan juga Madinah dengan tujuan iaitu nak belajar ilmu agama. Wa kana min syuhuhihi, antara tuan gurunya ataupun gurunya Syekh Abdullah bin Salim Al-Basri, Syekh Muhammad bin Hayat bin Ibrahim As-Sanadi. Beliau adalah merupakan seorang ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah. Ismail bin Muhammad Al-Ajluni Asy-Syami. Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ajluni Asy-Syami, dan juga antaranya Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi misalnya. Beliau ini berketurunan ataupun bermazhabkan Asy-Syafi'iyah. Jadi ini adalah antara guru-guru bagi Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian talamizuhu, antara anak murid Muhammad bin Abdul Wahhab, antaranya adalah Syekh Husain bin Muhammad bin Abdul Wahhab, anaknya. Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Hamd bin Muammar wa ghairuhu, dan juga ulama-ulama lain seperti Syekh Hamd bin Muammar. Muallafatuhu, penulisan Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab juga memberikan sumbangan terhadap penulisan ilmu Islam ini. Antara penulisannya adalah seperti Kitabut Tauhid, Kitabul Kashfus Syubhat, Kitabul Usulis Salasah, Kitabul Syurutis Salati wa Arkani, Kitabul Usulul Imani wa ghairu zalika, dan juga kitab usul iman dan kitab-kitab yang lain. Beliau juga menulis kitab, antaranya ada kitab Tauhid, Usul Salasah dan juga kitab-kitab lain. Kemunculan kelompok Al-Wahabiyah. Bilakah mula munculnya Al-Wahabiyah ini? Adakah pada zaman sekarang ini ataupun sudah lama kemunculannya? Nash'atul Wahabiyati, kemunculan kelompok Al-Wahabiyah. Safara Muhammad bin Abdul Wahhab ila al-Basrah, Baghdad, Iran wa Damsyik. Seperti mana yang telah disebutkan tadi, Muhammad bin Abdul Wahhab adalah merupakan seorang yang rajin menuntut ilmu. Maka beliau telah berhijrah daripada Najd, pergi ke Basrah, pergi ke Baghdad, pergi ke Iran, pergi ke Damsyik dengan tujuan nak mempelajari ilmu. Wa hunaka yatalaqqi ma'a kutubi Ibn Taymiyah, dan pada ketika mana beliau bermusafir mempelajari ilmu ini, beliau telah
berjumpa ataupun telah mempelajari juga kitab Ibn Taymiyah. Wa raja'a ila qaryatihi fi Huraimilah. Kemudian setelah diceritakan, setelah beliau bermusafir menuntut ilmu, okey, beliau telah pulang kembali ke perkampungannya yang bernama Huraimilah. Wa fi sanati 1143 Hijriyah azhara Muhammad bin Abdul Wahhab ad-da'wata ila mazhabihi al-jadid. Kemudian pada tahun 1143 Hijrah, Muhammad bin Abdul Wahhab telah mendatangkan sebuah ideologi yang baharu. Okey, hasil penelitiannya, hasil pembelajarannya, hasil terpengaruhnya dia dengan kitab-kitab milik Ibn Taymiyah dan juga pandangan-pandangan yang lain. Walakin waqafa waliduhu wa masyayihuhu wa akhiru Sulaiman fa'abtalu aqwalahu hatta tufiya waliduhu sanata 1153 fajaddada da'watahu. Di sini, apabila tahun 1143 Hijrah, Muhammad bin Abdul Wahhab telah mengemukakan sebuah ideologi baru, telah membawa mazhab baru, tetapi telah dihentikan oleh bapanya, dan juga guru-gurunya, dan juga diceritakan juga ataupun telah diberi peringatan juga oleh abangnya yang bernama Sulaiman bin Abdul Wahhab. Jadi ketiga-tiga golongan ini telah menasihati kepada orang ramai supaya berhati-hati dengan anaknya ini. Bapanya telah menasihati supaya berhati-hati dengan anakku ini. Di sini, sudah mulanya, orang yang dekat dengan Muhammad bin Abdul Wahhab melihat akan kesilapan yang telah dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahaya yang dibawa oleh beliau, ideologi yang dibawa oleh beliau ini, sehingga bapanya, guru-gurunya dan abangnya sendiri yang bernama Sulaiman telah mengatakan kepada semua orang supaya berhati-hati dengan apa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Mereka telah membatalkan segala kata-kata Muhammad bin Abdul Wahhab, sehinggalah bapanya yang bernama Abdul Wahhab itu wafat sekitar tahun 1153 Hijrah. Namun itu tidak melemahkan Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan beliau menambahkan lagi, bertambah semangat lagi, kerana sudah berkurang orang yang menghalangnya daripada berdakwah. Jadi beliau semakin bersemangat, bahkan memperbarui lagi akan dakwahnya. Namun begitu, dakwah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini jelas tidak diterima oleh kebanyakan manusia ataupun kebanyakan orang. Kebanyakan orang tidak menerima akan dakwah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, yang jelas bertentangan sama sekali dengan apa yang dipegang oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah dan apa yang dipegang oleh mereka selama ini. Fafira ilal Uyainah. Kemudian beliau telah pergi ke Uyainah untuk menyebarkan dakwahnya. Dan ketika mana beliau berada di Uyainah, wa yashabu ma'a amil Uyainah, dan beliau telah bersahabat bersama dengan pemimpin Uyainah pada ketika itu yang bernama Utsman bin Hammad. Utsman bin Hammad adalah merupakan salah seorang pemimpin, merupakan pemimpin Uyainah pada ketika itu. Uyainah adalah merupakan tempat asal di mana lahirnya beliau. Lahirnya Muhammad bin Abdul Wahhab, iaitu pada ketika itu dipimpin oleh Utsman bin Hammad. Wa makatha indahu. Muhammad bin Abdul Wahhab telah bersahabat dengan Utsman bin Hammad dan telah tinggal bersamanya. Yada'u ila nafsihi wa ila bid'atihi, yang mana Muhammad bin Abdul Wahhab telah merencanakan sesuatu bersama dengan Utsman bin Hammad, iaitu aku akan membantu pemerintahan kau. Aku akan menambah luaskan lagi pengaruh kau. Dan engkau harus menolong aku untuk menyebarkan dakwahku ini. Jadi mereka berdua telah berkomplot. Mereka berdua telah berkomplot, sehingga Utsman bin Hammad mendapat pengaruhnya dan Muhammad bin Abdul Wahhab mendapat sebarannya. Jadi di sini mulalah tersebar bid'ah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Namun begitu, ahlu Uyainah ataupun penduduk Uyainah tidak menerima akan dakwah ini. Tidak menerima akan dakwah bin Muhammad bin Abdul Wahhab ini.
kemudian telah sampai ke berita Uthman bin Hammad, lantas untuk mendapatkan sokongan daripada penduduk Uyainah, maka beliau telah menghalau. Beliau telah menghalau Muhammad bin Abdul Wahhab daripada negara Uyainah ini. Fakharaja ila Dar'iyah Syarqi. Ada banyak kisahnya. Kalau antum buka buku-buku fiqh Islamiah ataupun buku-buku yang menceritakan berkaitan dengan kelompok Al-Wahabiyah ini, adalah cerita di mana apa orang kata Muhammad bin Abdul Wahhab sudah kehabisan air, ada banyak dalam perjalanan beliau itu keluar daripada negara Uyainah. Beliau telah pergi ke sebuah kawasan yang bernama Dar'iyah. Dar'iyah inilah beliau berjumpa dengan keturunan As-Sa'ud. Dar'iyah Syarqi di kawasan Najd pada tahun 1160 Hijrah. Farajat afkar Muhammad bin Abdul Wahhab fi hazil bilad. Kembali semula berkembang pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab di kawasan ini, di kawasan Dar'iyah. Wattaba'ahu amiruha Muhammad bin Sa'ud, dan telah mengikutnya pemimpin Dar'iyah pada ketika itu yang bernama Muhammad bin Sa'ud. Muhammad bin Sa'ud adalah merupakan pemimpin Uyainah pada ketika itu. Jadi apabila Muhammad bin Abdul Wahhab menyampaikan dakwahnya, menyampaikan bid'ahnya kepada Muhammad bin Sa'ud yang merupakan pemimpin pada ketika itu, Muhammad bin Sa'ud terpengaruh dengan apa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan pula pengikut-pengikut Muhammad bin Sa'ud juga menyokong akan apa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi ini pun masalah. Pemimpin Dar'iyah pada ketika itu yang bernama Muhammad bin Sa'ud. Kemudian ringkasnya, Muhammad bin Abdul Wahhab telah wafat telah mati pada tahun 1206 Hijrah. Jadi sepanjang pengenalan Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga Muhammad bin Sa'ud, mereka telah melakukan banyak penindasan, semata-mata untuk mendapatkan kuasa. Muhammad bin Sa'ud inginkan kuasa. Muhammad bin Abdul Wahhab inginkan tersebarnya fahamannya. Jadi mereka bersahabat baik. Mereka bekerjasama antara satu sama lain untuk membangunkan negara Wahabiyah. Istamarra da'wah walau ba'da wafatihi. Walaupun setelah kematian Muhammad bin Abdul Wahhab, namun dakwahnya ataupun pegangannya itu masih tersebar luas lagi. Walaupun setelah kematian Muhammad bin Abdul Wahhab. Dibawa oleh siapa? Oleh pemimpin ataupun keluarga Muhammad bin Sa'ud ini. Wa yaf'alul kharaqat fi biladil Arab. Mereka telah melakukan pembakaran terhadap segala bentuk yang dianggapkan oleh mereka kesyirikan. Wa nasha'a bilad Saudiyah, dan pada akhirnya muncullah negara Saudiyah nisbah kepada Muhammad bin Sa'ud ini, keluarga-keluarga Sa'ud ini. Mereka telah menghancurkan tempat-tempat ataupun di mana makam Husain di Karbala, telah menghancurkan makam para wali yang mereka anggapkan ada syirik padanya. Sangat-sangat dahsyat. Sangat-sangat dahsyat. Sekitar tahun 1206 ke 1216 itu. Kemudian pada tahun 1216 Hijrah, Amirus Sa'ud ma'a askarihi, pemimpin Sa'ud bersama dengan askarnya sebanyak 20,000 telah menyerang Karbala. Kota suci Karbala, di mana diceritakan di kawasan Karbala ini kawasan yang penuh dengan keamanan. Di mana di sana apa yang dilakukan oleh askar-askar Sa'ud? Haraka maqam Husain bin Ali. Mereka telah membakar makam, menghancurkan makam Husain bin Ali. Dan mereka telah membunuh wa yaqtulu 500,000 muslimina. Mereka telah membunuh lebih kurang 5,000 orang Islam di Karbala. Wa haraka maqbaratan waliyillah, dan mereka telah menghancurkan perkuburan wali-wali Allah. Kerabat Rasul, kerabat Rasul juga mereka hancurkan. Wa akhadha mala fil maqbar,
dan mereka telah mengambil, merampas harta yang ada di perkuburan. Selama 12 tahun, 12 tahun yahjumu Karbala. Mereka telah menyerang Karbala selama 12 tahun lamanya. Bayangkan berapa ramai umat Islam yang mati di tangan tentera-tentera Sa'ud ini. Pada tahun 1225 Hijrah, qatalal muslim, qatalal muslim fi jaziratil Arab. Qatalal muslim fi jaziratil Arab. Mereka teruskan lagi membunuh orang Islam di negara-negara Arab. Wa hajamal masjid an-Nabawi, menyerang pula Masjid Nabawi. Mereka menyerang Masjid Nabawi. Wa yabi'a wa yuqassimal mala fil maqbar. Mereka telah mengambil, menjual pula harta-harta yang ada di perkuburan yang telah disedekahkan oleh pemimpin-pemimpin Islam sebelum itu. Mereka telah rampas, mereka jual pula hartanya itu, mereka ambil. Wa yazilu kulla bid'ah allati wajadas. Mereka telah membuang segala bentuk bid'ah yang mereka anggap ada pada ketika itu. Okey. Kemudian nak kata munculnya Wahabiyah ini bermula daripada Muhammad bin Abdul Wahab dan juga Muhammad bin Sa'ud, sehinggalah membawa kepada perkahwinan yang diceritakan. Kenapa mereka ni rapat sangat? Kerana anak kepada Muhammad bin Abdul Wahab kahwin dengan anak Muhammad bin Sa'ud. Okey. Arsal Khalifah Mahmud As-Sani askaran lil harbi ma'al Wahabiyah. Namun begitu, setelah melihat akan permasalahan yang dilakukan oleh kelompok Wahabiyah ini, jadi pemerintahan Islam pada ketika itu yang dipimpin oleh Khalifah Utsmaniyah, iaitu di bawah pemerintahan Mahmud As-Sani, telah menghantar askar untuk memerangi kelompok Wahabiyah ini. Maka berlakulah di sana peperangan antara tentera-tentera Utsmaniyah dan juga Wahabiyah. Pada tahun 1818, Khalifah Utsmaniyah pada ketika itu telah menghantar salah seorang daripada gubernur ataupun salah seorang daripada pemimpin tentera pada ketika itu yang bernama Ibrahim Pasha. Ibrahim Pasha ini telah menyerang Yahjumu As-Sa'ud Al-Wahabiyah, telah menyerang negara Saudiyah ini, telah menyerang akan kelompok-kelompok Wahabiyah ini. Abdullah bin Sa'ud adalah merupakan cicit ataupun cucu kepada Muhammad bin Sa'ud pada ketika itu. Okey, yang mana Ibrahim Pasha telah menentang Abdullah bin Sa'ud yang merupakan keturunan daripada Muhammad bin Sa'ud juga, okey, beserta pengikut-pengikutnya. Kemudian kemenangan milik Ibrahim Pasha. Okey, Abdullah bin Sa'ud pada ketika itu kalah. Okay. Yang mana pada akhirnya beliau telah dibawa ke Istanbul dan diberikan hukuman pemotongan kepala kepada kelompok-kelompok Wahabiyah ini. Nak kata bahayanya mereka. Walau qutila ra'sahum fi 1818, lakin ma'a musa'adati Britania nasya'at maratan ukhra. Walaupun sudah dibunuh, pemimpin-pemimpin Wahabi ini telah dihukumkan bunuh ke atas mereka. Namun, pemikiran Wahabiyah ini kembali mekar semula, bercambah semula, hasil pertolongan orang-orang Britania, orang-orang Inggeris yang membantu kelompok Wahabiyah ini. Orang Inggeris sangat suka kerana ideologi yang dibawa oleh Wahabiyah ini kepada kekerasan ekstrim, serang umat Islam sendiri. Mereka yang memang benci kepada Islam, merasakan Wahabiyah ini mampu membantu mereka. Jadi mereka menolong, menyebarluaskan lagi fahaman Wahabiyah ini. Sehingga yang dikatakan sudah hampir lenyap kelompok Wahabiyah ini muncul kembali hasil bantuan negara Britania, orang-orang Inggeris. Yajma'ul quwwah al-maliyah was-salahiyah ma'a Britania. Jadi kelompok Wahabiyah pada ketika itu, yang telah diserang oleh Ibrahim Pasha dan juga lain-lain, telah mengumpulkan semula kekuatan, baik dari sudut senjata maupun harta, bersama-sama berkomplot dengan orang Inggeris. Wa fi bidayati 1900, dan pada permulaan tahun 1900 Masihi, Abdul Aziz, kemudian datangnya Abdul Aziz yang merupakan
keturunan daripada keluarga Sa'ud ini juga yang dikenali sebagai Ibn Sa'ud. Tuwalla Rais fil Jaziratul Arab Ar-Riyadh. Beliau telah dilantik menjadi pemimpin Jazirah Arab, iaitu di Riyadh khususnya. Okay? Maka inilah dia, okay, perkembangan Wahabiyah ini, okay, secara ringkas. Pada akhirnya yang boleh dikatakan, okay, telah dimusnahkan, telah dihukumkan bunuh ke atas kelompok-kelompok Wahabiyah ini oleh pimpinan Osmaniyah, namun hidup kembali dengan bantuan Britania, sehingga dilantik Ibn Sa'ud pada ketika itu menjadi pemimpin Arab. Okay? Beliau adalah merupakan tali baut, okay, orang-orang Inggeris. Okay? Jadi di sinilah bahayanya Wahabiyah. Kita terus pula kepada perbincangan berkaitan dengan usul fikri al-Wahabi. Okay? Asas-asas pemikiran Wahabiyah. Tanhasiru afkarahu fi arba'ati umuri. Maka boleh kita katakan terangkum pemikiran Wahabiyah ini pada 4 perkara ini. Yang pertama, tashbihullah subhanahu wa ta'ala. Menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala kata apa? Laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tauhidul uluhiyati wa rububiyati. Mereka mengatakan tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma' wa sifat. Tauhid 3 yang dibawa oleh mereka. Yang jelas bertentangan sama sekali dengan apa yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Tabdi', mereka selalu membid'ahkan, okay, segala bentuk amalan-amalan yang dilakukan oleh para ulama. Yang keempat, takfirul muslimin, dan okay, pegangan mereka yang selalu mereka pegang, yang selalu mereka lakukan, mengkafirkan orang Islam itu sendiri. Kerana permasalahan furuk sahaja mereka sehingga mengkafirkan sesama Islam. Okay? Samanya mereka dengan kelompok Khawarij di sini. Maka tashbih, tauhid 3, tabdi', takfir, ini adalah merupakan pegangan asas mereka. Okay? Tashbihullah subhanahu wa ta'ala, menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fahmu al-zahiru lin-nususil mutasyabihat. Mereka memahami secara zahir akan nas-nas mutasyabihat. Kemudian la yaqbalu at-ta'wil, mereka tidak menerima ta'wil, khususnya yang dibuat oleh al-Asy'ariyah wal Maturidiyah terhadap ayat-ayat sifat, khususnya yang datang daripada golongan-golongan khalaf. Mereka mengatakan takwilan yang dibuat itu adalah takwilan Mu'tazilah. Okay? Takwilan yang salah, tidak boleh diterima. Okay, jadi mereka tidak menerima sebarang bentuk takwilan yat dengan makna kuah, tidak menerima. Yaquluna bi anna Allah fil jihatil fawqiyah. Mereka menganggap Allah itu berada di arah atas. Allah berada di atas arash. Ini meletakkan Allah di suatu tempat. Okay? Na'udzubillah bin zalik. Okay? Menetapkan Allah itu pada tempat, itu adalah merupakan sebuah kebatilan. Allah tidak bertempat. Allah tidak memerlukan kepada tempat. Okay? Ghaniyun an khalqihi. Allah itu kaya daripada makhluknya. Dan Allah tidak memerlukan kepada makhluk. Qiyamuhu binafsihi. Tauhidul uluhiyati wa rububiyati. Apakah yang dimaksudkan dengan tauhid uluhiyah dan rububiyah, asma' wa sifat? Tauhid 3 ini. Secara ringkasnya, ia adalah merupakan sebuah konsep yang dibawa oleh Ibn Taymiyah, yang mana akan membawa kepada ekstremisme. Okay? Persamaan antara orang kafir dan juga orang mukmin. Iaitu bagi mereka, tauhid rububiyah itu, iaitulah tauhid ketuhanan. Iaitu bagi mereka, semua manusia memilikinya. Mempercayai akan adanya Tuhan. Itu adalah pandangan mereka. Tauhid rububiyah. Jadi di sini, bagi mereka, orang kafir pun memiliki tauhid, orang Islam pun memiliki tauhid, orang Hindu pun memiliki tauhid. Yang dinamakan sebagai tauhid rububiyah. Mengakui adanya Tuhan. Bagaimana pula dengan etis? Soalan yang timbul. Bagaimana yang kita katakan kufur itu adalah tauhid?
Kufur lawannya tauhid. Bagaimana yang kita katakan orang-orang yang kufur kepada Allah juga memiliki tauhid. Jadi ini yang salah. Uluhiyah, tauhid ketuhanan ataupun yang kita gelarkan sebagai tauhid al-ibadah. Yu'rafu bitauhid al-ibadati, ay la ma'budu illallah. Iaitu di sinilah sebenarnya yang membezakan bagi mereka itu umat Islam dan juga umat-umat yang lain, agama-agama yang lain. Iaitu mengakui hanya Allah sahaja yang layak disembah. Namun, kalau kita kaji semula berkaitan tauhid uluhiyah yang dimaksudkan oleh mereka ini, dalam masa yang sama mereka mengkafirkan, mensyirikkan amalan-amalan seperti tawassul, tabaruk dan juga lain-lain. Kerana mereka menganggap kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu bahaya dan kalau kita tahu sekalipun tawassul maupun tabaruk, kita tidak pernah meminta kepada makhluk. Makhluk tidak memberi apa-apa bekas, tidak memberi apa-apa kesan. Tetapi yang memberikan kesan ataupun bekas itu adalah Allah sahaja. Kita tidak pernah minta kepada makhluk. Al-asma'u was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Isbatul asma'i was sifati ma wurida fi Qur'ani was sunnati. Jadi bagi mereka harus menetapkan nama dan sifat-sifat yang ada pada Al-Quran, yang ada pada sunnah. Apa yang telah disifatkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka harus diisbatkan seperti itu. Baik dari sudut lafaznya maupun maknanya. Jadi di sinilah munculnya fahaman menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Mereka mengatakan Allah memiliki tangan. Berdasarkan qaulullah yadullah faqa aydihim. Jadi kita tanya pula, yad ada dalam Al-Quran dan didatangkan dalam dua. Yadahu mabsutatan. Bi'aidin. Datang pula dengan jamak. Jadi, yang mana satu? Tangan Allah. Kalau kita kata begitu, satu ke dua ke tiga. Jadi di sini tidak boleh kita namakan ataupun kita memahami suatu lafaz yang mutasyabihat itu dengan makna zahir dia. Kerana akan membawa kepada persamaan dengan yang namanya makhluk. Jadi ini yang dimaksudkan dengan tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhidullah bi af'alihi subhanah. Iaitu tauhid akan perbuatan-perbuatan Allah, wujudnya Allah ataupun adanya Tuhan secara umumnya. Jadi ini yang dinamakan iaitu al-imanu bi annahul khaliq, ar-raziq, al-mudabbiru la syarika lahu fi dzalika. Wa aqarra hadha an-naw' al-musyrikuna ibadal awthan ka abil jahli wa ghairu zalika. Jadi bagi mereka tauhid ini dipegang oleh semua manusia, iaitu tidak ada Tuhan. Tidak ada yang kita namakan yang bukan Tuhan. Mesti ada Tuhan. Jadi ini yang dipegang oleh mereka. Tauhid uluhiyah angkarahul musyrikuna fi ma dzakarahu Allah anhum subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka mengatakan orang kafir itu tidak ada tauhid uluhiyah sahaja, tapi mereka memiliki tauhid rububiyah. Wal imanu bi annahu al-mustahiq laha, dan beriman hanya Allah sahaja yang layak untuk disembah. Wa anna ibadatan ma siwahu batilah, dan ibadah selain daripadanya itu batil. Jadi penyembahan berhala itu menunjukkan mereka tidak ada tauhid uluhiyah, tapi mereka ada tauhid rububiyah. Adanya Tuhan yang memberikan rezeki. Dalam masa yang sama, dalam bab tauhid uluhiyah ini juga, mereka menafikan tawasul, menafikan tabaruk, istirasah dan juga maulid Nabi SAW. Tauhid asma' was sifat, al-imanu bi kulli ma wurida fi kitabillah. Iman dengan apa yang ada pada Al-Quran, wa fi sunnati sahihah, wa isbatuha lillah, dan isbatkannya kepada Allah ala wajhi alladhi yaliqu bihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tansil. Mereka mengatakan menyifatkan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang selayaknya kepada Allah, tanpa menafikan, tanpa merosakkan, tanpa mentakyifkan, tanpa menyamakan. Tetapi dalam masa yang sama, mereka menyamakan, mereka mentakyifkan, mereka menafikan. Ini masalah mereka. Cakap tak serupa bikin. Mereka mengatakan Allah memiliki yad, tetapi bukan yad kita.
Okay, mereka tetap dulu baru menafikan. Okay, jadi ini yang ini yang salah. Itu terkait dengan akidah. Manakala yang terkait dengan fiqh pula lagi banyak. Yaquluna billah madhhabiyah li anna al-imam al-arba' ghairu ma'sumin. Ini yang biasa kita dengar, iaitu seruan-seruan tak perlu bermazhab. Ini antara ideologi-ideologi dibawa oleh mereka. Yang perlu diikut itu hanyalah Nabi, kerana imam mazhab itu tidak maksum. Yang maksum hanya Nabi, maka kita harus ikut Nabi. Tanya pula, imam 4 ni tak ikut Nabi ke? Itu masalahnya. Okey, ini masalah yang dihadapi oleh mereka. La yakbalu taqsimatil bid'ah ila qismain. Mereka tidak menerima akan pembahagian bid'ah kepada dua. Yang dibuat oleh Imam Asy-Syafi'i. Yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i bahawa bid'ah itu ada dua, hasanah dan dalalah. Tapi bagi mereka, semua bid'ah itu dalalah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah itu sesat. Tapi terdapat di atas perbahasan kullu. Kullu yang macam mana? Kemudian yang ketiga, la yakbalu at-talaffuz bin niyati qabla takbir. Mereka tidak menerima lafaz niat. Okey? Kita kan dalam rukun solat kita kata niat. Jadi sunat untuk menyebut. Okey, usolli fardhu, tapi bagi mereka tidak. La yakbalu du'a wal wirda bil jamaah ba'da solah. Mereka tidak menerima doa wirid secara berjamaah ba'da semayang, ba'da selepas solat. Okey? Atau banyak mereka pergi sahaja. Okey, kerana wirid yang dibuat oleh imam-imam ataupun yang diikut atau yang dibuat oleh ulama-ulama kita itu semua bercanggahan dengan Nabi. Nabi tak buat. Ini antara statement yang selalu mereka gunakan. Syiah yang selalu mereka gunakan. Nabi tak buat. Nabi tak buat. Nabi tak buat. Tanya pula, adakah semua yang Nabi tak buat tu, adakah semuanya salah? Zaman Nabi, Al-Quran tidak ada. Al-Quran tidak dibukukan. Namun, adakah salah? Yanfi as-salat al-mashhura kasyifa wal-fatih wa zikrullah. Menafikan pula selawat-selawat yang masyhur seperti syifa, selawat fatih dan juga zikir-zikir. Qira'atu yasin fi lailatul jum'ati bid'ah. Bagi mereka membaca yasin di malam Jumaat itu bid'ah. Daripada baca yasin baik baca surah Kahfi. Itu yang lebih dituntut. Kita tak pernah menyalahkan orang nak baca surah Al-Kahfi. Tapi berapa ramai je yang mampu untuk membaca surah Al-Kahfi yang panjang. Man'u ziyaratul kubur. Mereka melarang untuk menziarah kubur. Khususnya pula ziarah makam-makam para wali ini. Kerana bagi mereka nanti mesti akan melakukan kesyirikan dan juga bid'ah. At-talaqus salasa yuhsabu al-wahid. Talak 3 dianggap lagi masih lagi dianggap satu. Jadi itu sahaja berkaitan ataupun maklumat-maklumat ringkas berkaitan dengan kelompok Al-Wahabiyah. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada ideologi, fahaman-fahaman yang salah seperti mana yang telah disebutkan sebentar tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.